Guys, video kali ni saya ingin ceritakan mengenai filem Si Jin versi Indonesia. Jadi kepada anda yang malas menonton movie, jangan risau, saya akan ceritakan untuk anda. Jadi jangan buang masa lagi, jom dengar cerita ini. Ceritanya bermula bila sebuah keluarga yang terdiri daripada Galang, suami dia, Nisa isteri dia, dan Sofia anak dia. Anak dia ni, Sofia ni, buta sejak dari lahir akibat komplikasi kelahiran lah ya. Namun begitu, si Galang ni, dia skandal dengan sepupu dia yang bernama Irma. Dan si Irma ni mengandungkan anak si Galang. Jadi si Irma ni mahu si Galang bertanggungjawab dengan apa yang dilakukannya. Namun si Galang tidak mau bertanggungjawab dengan anak yang dikandungkan oleh si Irma ni. Jadi si Irma ni mengamuk lah. Dia cakap, aku mau kau gak bertanggungjawab. Kau sudah pandai buat tapi tidak mau bertanggungjawab. Si Galang bertegas juga, dia tidak mau bertanggungjawab sampai mereka bergaduh hingga si Irma ni jatuh dan keguguran. Anak dalam kandungan si Irma tu mati. Jadi si Galang bagi amaran. Dia cakap, cukup sampai di sini, jangan ganggu keluarga kami lagi. Sudahlah, kesianlah si Irma ni, sudahlah tidak mau bertanggung jawab, diberi amaran lagi, anak dalam kandungannya lagi mati. Jadi akibat marah yang melampau, si Irma ni mengambil keputusan untuk menyantau keluarga si Galang. Jadi dia pergi jumpa Bomo. Dia jumpa Bomo, jumpa Bomo, dia bagi segala hartanya, duitnya, gelang emasnya, dan dia bagi tahu bunuh keluarga Galang. Jadi Bomo tu cakap, boleh, aku akan seru jin yang paling kuat untuk membunuh keluarga si Galang, dia cakap. Namun dia cakapkan semua keturunan si Galang ni akan mati. Jadi si Irma ni sanggup, dia cakap, boleh, biarlah mati, aku ni berdendam dengan si Galang ni. Sudahlah, anak yang dikandung ni tidak mau tanggung jawab, sudah mati, dia nak kesian lagi, biarlah dengan keturunannya mati. Anakku ni dalam kandunganku mati pun dia nak kesian, ini kanlah pula keluarganya tidak peduli, dia cakap. Bomo kan, sihirkan mereka, dia bagi tahu sama Bomo tu. Bomo tu cakap, boleh, tapi dengan syarat kau mesti dapatkan rambut, kuku atau darah. Jadi oleh kerana si Irma ni sepupu juga dengan si Galang ni, jadi dia pergilah rumah. Konon-konon dia mau jumpa si Sofia yang anaknya buta tu lah. Dia cakap mau bagi hadiah. Tapi sebenarnya si Irma datang ke rumah tu untuk mencari rambut dan darah. Kalau boleh dia carilah. So dia tumpang tandas lah, dia ambil rambut, disisir, dan dia ambil modes di tong sampah yang penuh dengan darah. Dia simpan dan dia pulang dan jumpa Bomo tu semula dan berikan segala barang yang diambil di rumah keluarga si Galang. Jadi Bomo tu cakap, darah modes ni yang paling kuat, dia cakap. Inilah yang paling kuat dan sihir pasti akan menjadi. So Bomo ni pun menjalankanlah ritual untuk menyihir keluarga si Galang. Dan Bomo tu kata keluarganya akan mati dalam masa 5 hari. Jadi bermula dari malam yang pertama, istri si Galang ni, si Nisa ni, sudah diganggu macam-macam. Dia nampak ada satu kepala kerbau tiba-tiba jatuh. Dia makan rambut, dia muntah rambut, semua tidak kena. Di malam yang seterusnya, mak si Nisa ni pula yang sudah lumpuh, yang terlantar di katil, tiba-tiba berdiri dan menyiram badannya dengan air panas, menyebabkan mak si Nisa ni mati. So sedihlah si Nisa ni, dan dia bagi tahu suami dia ada sesuatu yang tidak kena dengan rumah ni. Dia sering diganggu macam-macam. Tidak lama kemudian, mak si Irma ni pula yang diganggu sihir.
Dia pecahkan kaca-kaca di rumahnya dan dia makan kaca-kaca tu, menyebabkan mak si Irma ni mati. Jadi si Irma terkejut, macam mana pula maknya boleh terkena sihir ni? Sedangkan Bomo tu kata yang berkaitan dengan keluarga si Galang saja yang mati, tapi terkait pula dengan maknya. Si Irma pun sedih ya dengan apa yang berlaku. Namun begitu si Nisa ni makin teruk, ya makin teruk, makin pucat sampai tidak macam-macam yang berlaku lah kepadanya, ya. Sudah maknya meninggal, kemudian mak si Irma ni pun meninggal, jadi kampung tu heboh lah sesuatu yang berlaku, ya. Jadi si Irma ni mengaku dia pergi jumpa si Galang, dia beritahu bahawa dia yang menyihir keluarga si Galang tu, dan sihir tu sudah macam tidak keruan sampai mak si Irma pun sendiri mati. Jadi si Irma ni dia ada adik, dia takut adiknya pun turut mati. Jadi si Galang ni minta bantuan dengan ustaz di masjid untuk mengubati si Nisa ni, kita ruqyah lah. Jadi si Irma ni dia takut adik dia mati, tapi sihir tu tidak boleh dihalang. Adik si Irma pun naik atas pokok, pum, terjun ke tanah, pun mati juga. Jadi si Irma ni macam sedih lah, sudah maknya mati, adik dia mati lagi. Jadi dia pergi jumpa Bomo tu untuk batalkan sihir tu, tapi tidak boleh sudah. Malah si Irma tulah sekali mati, terkena sihir yang dia hantar, kena dia balik dan mati di rumah Bomo tu. Manakala si Galang yang dia tengah meruqyah isteri dia dengan ustaz-ustaz, ada 4 orang ustaz tengah baca Quran, dan imam cuba ruqyah isteri si Galang ni, namun tidak menjadi. Macam-macam dia lakukan, macam-macam surah dibacakan sampai terbang, ya. Rupa-rupanya guys, bukanlah si Nisa tu yang terkena sihir, tapi anak mereka si Sophia lah punca sihir-sihir tu. Patutlah sihir-sihir tu boleh mengena keluarga si Irma, boleh mengena emak dia. Rupa-rupanya si Nisa tu lah yang menyihir keluarga tu. Punca dia, modus yang diguna untuk sihir tu adalah modus si Sophia, anak dia. Jadi mengikut cerita tu, si Galang mati dicekik oleh anak dia sendiri, yang hanya hidup isteri dia.